kita pada petang ini, ikut je. Dia seller market 5 sebelah tu. Dan turun dia 5. Jadi seller market. Jangan pergi buy dia. Memang ketara dia seller market. Nampak seller market salah satu cara. Sufi. Sufi punya soalan ni bagus. Nampak salah satu kaedah untuk anda tentukan apa dia seller market. Even kita dalam correction, kalau dia dalam trend yang besar, kalau kaki pertama 5, ini naik kan. Okay. Memang dia uptrend. Sini 5. Saya pernah tunjukkan benda ni. Sini 3. Sebelah sini, box sini, anda jangka buyer ke seller market untuk time frame kecil dia. Kalau sini 5, ataupun 9, ataupun 13, ataupun 17, tambah 4, tambah 4. Yang dalam sini adalah buyer market atau seller market. Untuk time frame ini saja. Untuk time frame dalam sini saja. Tapi gambaran besar dia, seller. Sebab sini akan ada 5. Ataupun 9, ataupun 13. Nampak? Dengan kaki yang pertama. Itu yang kita sedang lihat kepada ni. Sebab itu saya duk tunjukkan benda ni. Ni 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey? 1, 2, 3. So, dalam sini, kita akan jangka 5. Tengok siaran ulangan. Ada kerja. Okey, jumpa lagi, Zim. Follow the bull nanti, Okey, thank you. Nampak tak? Sebab itu kita trade, anda boleh trade yang dalam ni. Sebab sini seller market. Selagi dia tak cecah 100%. Kejam pian. Nampak? Itu yang sekuen tu. Saya duk cerita pasal sekuen. Kalau sini 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sini anda jangan gatal nak pergi sell. Faham? Sini masih lagi buyer market sebab dia 3 juga. Itulah pentingnya A, B dan C ataupun 1, 2, 3, 4, 5 tu. Soalan kemarin. Nampak? Structure. Jadi trend tak semestinya 5 wave. Trend tak semestinya 5. Trend boleh jadi dalam 3. Ini yang maksudnya trend boleh jadi dalam 3. Ingat dalam slide saya ada trend tak semestinya 5. 3 pun boleh jadi trend. Ni contoh dia. Dalam ini dekat daily. Kalau kita trade H1 itu trend ke bawah. Di sini trend ke bawah dia. Itu maksud dia. Syaratnya sini kena 5 dan ada divergence, ada reset, everything. Wave 2, 5, 3, 5. Sini seller market. Waktu ni, waktu sekarang. Itu maksud dia. Okey. Kalau kita duk bahas ni tak cover topik kita pada hari ini. Okey, hari ini topik kita adalah instrumen pasangan kewangan, sifat dan juga peranan. Kita direct lah, saya tak payahlah cerita benda-benda depan ni. Tapi kena tahu. Kena tahu. Okey. Dinamik pasaran. Esok kita akan tengok lebih lanjut lagi mengenai structure. Mana nama dia tadi? Apa nama dia tadi? Juwaini. Panggil Zul dia, tak payah tuan-tuan. Kalau awak panggil saya tuan, saya panggil anda Tan Sri terus. Inilah curi-curi yang benar. Jangan curi-curi. Bukan curi-curi, kita ikut trend. Okey, tak payah. Muka saya sampai terkeluar daripada skrin. Okey. Tak payah panggil tuan-tuan. Panggil Zul je. Dia orang ni panggil saya macam-macam nama kalau nak tahu. Entah apa juga nama saya. Saya terima je. Kita sehari-hari sama-sama kat sini jual ni.
Panggil Zul dia. Kalau panggil saya tuan, saya tarik terus anda tun ke kan. Yang nak panggil nama lebih daripada tu tak boleh kan. Tinggi sekali tun lah. Kita hari-hari kat sini. Kita sama-sama kat sini ya. Okey. Dinamik pasaran. Ni fahamkan Joy ni ya, konsep asas dia. Dinamik pasaran adalah faktor-faktor yang menggerakkan pasaran ya. Kalau kita cerita pasal dinamik yang menggerakkan ekonomi adalah ekonomi digerakkan oleh faktor supply dan demand. Harga barangan, kuantiti, inflation. Jadi itu yang menggerakkan ekonomi ya. Supply barang, kalau barang banyak, harga jatuh dan seterusnya. Okey. Demand tinggi, harga naik, demand tak tinggi, harga turun. Durian. Perniagaan dinamik yang mempengaruhi pergerakan perniagaan adalah satu, polisi kerajaan, undang-undang, sentimen pengguna. Kita nak berniaga kan. Anda pergi jual ais batu. Anda pergi jual dekat Eskimo. Payahlah kan. Nampak pergi rumah dia, dia tinggal dalam iglu, cantik, rumah dia pun ais. Ketuk-ketuk, Assalamualaikum. Kau nak beli ais batu tak? Dia pun tengok kita besar kecil je. Faham? Panggil brother, lebih muda lagi. Astaghfirullahalazim. Panggil Zul dia. Ni, hai Oman, mana lama tak nampak Oman? Dia tak nampak sehari pun saya kata lama. Okey, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perniagaan. Pasaran kita ni apa yang mempengaruhi pergerakan dia? Kalau anda dah ikut sesi kita lama, anda akan dapati semua ni satu. Betul tak? Semua pasaran ni semua. Ni gerak, ni gerak. Ni gerak, ni gerak. Perasan tak? Kita dah tunjukkan banyak kali. Saya masih tak berani untuk buat yang profil tu, Pian. Yang profil buat 2 cat tu kan. Saya masih tak berani. Kan hilang cat aku. Lupa nak, sebab hujung minggu lepas bawa budak-budak pergi zoo. Okey. Setuju tak kalau saya kata keseluruhan market ni semua satu ke? Everything satu. Betul tak? GU gerak macam ni, kita tengok semua ada gerak. Semua ada kesan dia. GU break, GU tak break, apa jadi kan? Dah nampak dah benda-benda ni. Tak kisah anda ambil apa-apa. Anda tengok Nikkei ke, anda tengok apa ke, dia semua adalah satu. Ada masanya dia bergerak tak sama. Jadi, pasaran kewangan ni adalah satu. It's one market yang dipengaruhi oleh pergerakan aset-aset yang ada dalam market. Okey? Dan untuk nak tengok semua aset mustahil. Mustahil. Tak dapat. Tak mungkin. Apa yang kita buat adalah saya melihat kepada pergerakan 3 aset utama, iaitu US dollar, equity index, saham punya index, KLC, anda pernah biasa dengar S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, FTSE, Nikkei dan lain-lain. Dan juga kepada pergerakan yen. Okey? Dan apa yang kita nampak adalah all these things. Okey, hari ni kita ringan sikit berbanding dengan semalam. Semalam kalau Juwaini masuk kan, bukan setakat pening je ni. Kalau semalam masuk, yang tak pernah ikut lagi masuk semalam, bukan cerita penadul. Tak ada cerita penadul. Pil apa juga makan. Kalau semalam. Hari ni masih ringan sikit. Besok yang pening. Okey, hari ni kita terangkan dahulu sebelum kita nak masuk dan standby penadul besok. Semalam dah ada penadul, hari Isnin dah ada penadul, tapi masih boleh terima. Hari ni kita ringan sikit. Besok, satu hari penadul 8 je, jangan lebih daripada itu. Okey. Jadi, kenapa kita tengok indeks kepada benda-benda ni tadi? Yang pertama, indeks equity. Indeks equity menggambarkan kepada pelaburan. Jadi kalau kita sebut melabur, secara tradisionalnya kita bercerita pasal pasaran saham. Itu secara tradisionalnya. Sumas, first timer, tak apa. Ikut hari-hari Sumas.
Busy Bang Zul. Suka dengar Bang Zul Jakob Iban. Nemu tuan. Nemu. Jangan tak nemu. Nemu tu faham. Bukan dia bertemu. Okey. Jadi indeks equity, bila kita cerita pasal pelaburan, we are talking about berkenaan dengan saham. Jadi kalau kita nak tengok satu-satu saham, beribu tu, entah 16,000 ke 17,000 counter yang ada dekat US. Bukannya 500, kita ada Russell 3,000. 3,000 counter dia tengok. Kita ada pelbagai saham. Jadi untuk nak mewakili saham-saham ni, kita ada indeks dia. Indeks ni, dia ada sifat-sifat dia. Contohnya pada asalnya seperti Dow Jones. Dow Jones ada dua tau. Dow Jones Industrial, Dow Jones Transportation. Ini pada tahun 1890 something. Yang anda pernah dengar Dow Theory tu kan? Yang editor untuk majalah Wall Street. Dia buat satu indeks ni untuk dia tengok kepada 15 syarikat pengangkutan, 30. Pada asal-asalnya tak sampai jumlah tu, sikit. Tapi kita ambil standard sekarang lah, 15 dengan 30. 30 syarikat industri, 15 syarikat pengangkutan, dan dia dapati correlation di antara pengangkutan dan juga industri. Kalau industri naik, pengangkutan turun, dan turun buat low. Ni nak jatuh ni. Nak jatuh industri. Sebab actual dia, kalau dia industri, dia hasilkan barang, dia nak hantar barang, pengangkutan kena naik. Kan? Tapi kalau pengangkutan turun, industri naik, something tak kena. Itu logik dia kan. Tu benda-benda dia. Nasdaq dia tak ada financial dalam tu. Nasdaq dia ada teknologi, dia ada benda-benda lain, dia tak ada bank dalam tu. Tak ada fund dalam tu. Macam anda tengok dekat Dow Jones, kita ada Berkshire. Kita ada yang kawan kita tu, apa nama dia? Warren apa? Warren, bukan Buffett Hotel. Warren, macam mana sebut nama dia? Buffett. Macam itulah nama dia. Saya try guna bahasa hari-hari. Kalau tak pening dengar. Okey. Jadi kita ada indeks equity ni yang melambangkan suasana pelaburan. Kalau kita tengok dekat chart dan kita dah cover mengenai pergerakan dekat Elliott Wave, mengenai struktur dia, sebenarnya dalam pasaran tak pernah ada bearish market. Ni maksud saya. Bila kita menyebut bearish market, kita kena ada motif struktur dalam yang berulang membentuk satu pergerakan ke bawah. Itu bearish. Tetapi, kalau kita dari sudut Elliott Wave, kalau kita tengok contohnya macam US 30 ni, ini tak ada. Ini ke atas. Kalau kita ambil chart penuh dia, saya tak dapat tunjukkan kat sini, saya pernah tunjukkan dahulu. Kalau kita kata ada bearish market 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Okey? 4, 2. Habiskan 1. Mana ada? Ini bullish. Tak ada. Dalam indeks tak ada. Oh, ni jatuh COVID-19 bang, bearish market. Tak. Itu correction. Tak pernah ada. 1930. Housing bubble. Itu bukan bearish market. Itu correction market. Super cycle ataupun whatever correction. Biarpun dekat Wall Street, kalau siapa pernah pergi kat New York tu, kalau anda dekat main road, dekat belakang tu, dekat sebelum masuk kat Wall Street, kita ada dekat apa, ada patung beruang dengan patung apa, patung bull kan. Beruang tu tak pernah wujud pun. Kalau ikut dari sudut Elliott Wave, ni tak ada. Ni semua correction je. Correction. Tak ada pun bear market. Disebabkan oleh sifat dia yang trending, chart dia senang nak tengok. Chart trend berbanding dengan chart yang tak trending. Apa chart yang tak trending? Kita ambil US dollar.
Ada tak seller US dollar ni? US dollar, USDX. Okey. Ada lah. Sekejap kita tengok US dollar. Kita ambil chart besar dia. Alah, tak cukup. Okey. Ni weekly chart. Dia tak cukup. Kalau kita tengok chart dia dekat sini daripada atas. But apa pun, ini adalah trending dia, yes. Ada masanya dia trending. Di sini kita ada trend kat sini. Di sini kita ada trend kawasan sini. Di sini pun kita ada trend ke bawah. Nampak tak? Untuk dolar ni. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak dah? Baru saja kita cerita tadi kan. US dollar nak ke mana? Sunbi, Kimi, baru saja kita cerita tadi kan. 5. Ni 5. Ni 5. Sini 3. Sini anda rasa bull ke bear market? Di dollar index. Ini seller ke buyer market sebelah sini? Baru saja sebut tadi. Jual ini. Yang sebelah sini, dolar, bull, buyer ke seller market? Ini 5 wave. Ini 5 wave. Ini 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Baru saja sebut tadi. Sini akan seller market. Jadi kalau tanya saya, dolar nak ke mana? Saya nampak dolar ke bawah. Selepas correction daripada ini, saya nampak dia akan ke bawah. Itu seller market. Simple matematik kan? Simple matematik. Simple matematik kan? Boleh, Leo? Baru saya kita sebut ni kan? Itu semalam punya cerita. Semalam nanti kita ulang lagi. Besok kita pergi structure, berat sikit. Kita habiskan alang-alang lah. Minggu 1 lagi kepada psikologi. Dalam tempoh 2 minggu lagi, jangan miss dua ini. Kita akan start daripada 1 elliott wave, apa itu zigzag. Kita terangkan daripada indikator dan penggunaan benda-benda tu semua. Jadi, apa pun, kalau saya tak ada chart penuh dia dekat sini. Kalau chart penuh dia, ini adalah satu pergerakan sideway. Yang besar menuju lower low. Sekejap. Saya rasa ada saya simpan. Tak ada. Saya tak ada simpan. Dekat Discord tu ada. Okey. Jadi kita tahu ni basic dia lah yang saya nak sampaikan bahawa ini tadi trending. Structure dalam elliott wave yang senang nak tengok adalah structure trending. US dollar index macam ni. Itu dollar index. Cara besarnya ke bawah. Japanese yen macam tu. Kalau kita tengok chart dia, kepada different chart dia, kepada time frame besar, fractal yang sama, ini bentuk dia. Di antara tiga ni, mana yang simple untuk anda jadikan map? Benda yang simple kita nak tengok map, jalan yang tak banyak berlekuk kan? Hidup yang tak susah. Ramai suka hidup susah ni. Janganlah pilih hidup susah. Pilihlah yang hidup yang jelas menuju ke arah menuju ke arah jalan yang senang nak tengok, tak banyak liku. Ni trend. Bila trend dia senang nak tengok. Okey, dan kita jadikan indeks equity sebagai satu map kita. Apa yang saya buat bila saya melihat pergerakan ini adalah melihat kepada this thing. Saya cuba mapkan pasaran berdasarkan pergerakan indeks. Sebab saya dapati benda-benda correlation biasa yang kita tengok,
Menuju ke arah jalan kebenaran. Betul, 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 betul. Bila saya melihat indeks, dalam satu struktur motif biasa dia, di mana kita melihat syarat-syarat motif biasa adalah wave 2 tak boleh masuk bawah wave 1, wave 3 datang dengan momentum tak boleh paling pendek, wave 4 tak boleh masuk 1, wave 5 dengan volume yang lebih rendah ataupun divergence. Okey. Bila saya melihat satu struktur 5 wave yang normal untuk indeks, untuk indeks, okey, saya dapati benda-benda berikut. Pergerakan indeks, apabila dia bergerak dengan momentum, momentum boleh berlaku dekat wave 1. Don't get me wrong. Bila wave 1 buat extension, tetapi kalau kita ambil structure, kita cerita pasal yang biasa dulu, structure yang normal. Boleh? Structure yang normal. 1, 2, 3 dia datang dengan extension. Itu structure normal dalam indeks. Dia boleh 5, boleh 1. Tetapi kita ambil structure yang normal dulu. Bila kita ada extension dalam wave 3. Dan wave 3 datang dengan momentum. Okay. Di sini, definitely tak boleh langsung. Yen tak boleh langsung kuat. Selalu dengar kan, jual ini, Leo. Mereka Sumas. Bila indeks naik, yen akan lemah. Yen pair akan naik. Berapa kali anda terkena benda tu? Yang dah ikut lama ni dah tahu dah. Tapi yang baru anda kena tanya diri anda sendiri kan. Wah, indeks pasaran risk on. Yen pair akan naik, aku buy AJ. Sekali kau AJ turun macam tu. Yang lama-lama dah faham. Kan? Tak ada dah cerita tu. Tapi kalau dalam wave 3, yen pair akan naik. Yen tak dapat nak kuat pada waktu ni. Dan even dekat sini, yen dia tak kuat. Yen boleh sideway dekat sini. Yen boleh sideway dekat sini. Dalam wave 5 dengan wave 1. Tetapi dalam wave 3, yen akan lemah. Di situlah kita panggil wave 3 dalam indeks, ataupun sekiranya wave 1 ni ada extension, ataupun wave 5 ada extension, pada waktu itu adalah negatif yen dynamic, atau simple dia, pergerakan pasaran sedang dipengaruhi oleh indeks, di mana bila indeks kuat, yen tak boleh kuat. Dan kalau indeks berlaku extension, berlaku dengan extension tu maksudnya macam ni. Bila anda tengok Fibonacci extension, bila sampai 100%, itu sama panjang. Okey? Bila dia lebih daripada 100%, itu extension. Bila dia lebih daripada 1618, itu momentum. Boleh, Leo? Tu nanti kita cover asas balik. Itu dalam basic balik. Bila dia sampai 100%, itu symmetrical. Maksudnya, anda tengok Fibo extension ataupun expansion, apa juga bahasa anda pakai, sampai 100%, itu adalah symmetrical. Dia sama panjang. Maksudnya, wave 1 kat sini sama panjang. Kalau sampai sini 100%, dia sama panjang. Bila dia extend sikit, tak ada apa. Lebih 118, itu adalah definitely satu extension ataupun pergerakan dengan momentum. Dia boleh berlaku wave 1, wave 3, wave 5. Kita ambil struktur biasa wave 3 sekarang ni. Okey? Tu saya kena terangkan dulu. Yang lama-lama ni, Zul ni ulang-ulang cerita sama. Kena faham ada orang baru dalam ni. Korang boleh lah kan. Apa Zul cerita ni. Yang baru ni apa benda? Extension dah pula. Aku baru je dengar wave 3 tadi. Ada extension dah pula. Tu cerita dia. Okay. Definitely, semasa extension dalam indeks ataupun wave 3 dengan momentum, kita akan, sebab apa? Wave 1 ni, dalam ni akan ada 5 wave juga. Faham? Jadi kalau sini panjang,
situ pun ada extension. Dalam ni pun ada 3 sama macam ni. Tu maksud dia. Yang lama-lama boleh lah, boring lah Zul cerita sama. Yang first time ikut, apa benda? Tu saya kena ulang-ulang. Kena faham, internet. Bukan seorang. Ramai. Okey, so ada yang PM, Zul, boleh tak kita direct je? Peduli apa orang lain? Mana boleh? Cukup duduk manis dengar ulang. Tengok Sunbi. Sunbi dah ikut lama dah. Okey, jadi definitely semasa extension ni ini negatif ya. Itu tak dapat nak cerita banyak. Apa baru tahu? Tak ada baru tahu kopian. Okey. Okey. Tu definitely dia. Itu definite dia. Negatif yen. Kalau sini extension ataupun sini extension panjang, tiga dia lebih 1618, lain macam, laju je kan. Situ negatif yen. Jadi maksudnya dalam sini itu indeks dynamic. Indeks yang menguasai pasaran di mana yen tak boleh kuat. Pada waktu tu yen pair akan naik. Hanya jika itu berlaku. Tetapi kalau wave 1 ni, dalam wave 1, 3 dalam wave 1 ni tak ada extension. Dia cuma sampai 123.6 je. Dia sampai 100 je. Dia ataupun dia buat satu diagonal. Tak ada extension dalam internal dia. Itu mungkin bukan yen yang lemah. Biarpun indeks jatuh, anda mungkin akan tengok yen pair jatuh. Tu yang jangan kata, oh indeks naik, yen pair naik. Tak. Yang dah ikut lama tahu. Yang ikut baru, patutlah kan. Ada teringat-teringat. Ada tak teringat-teringat? Orang kata yen pair, indeks naik, yen pair pasti naik. Tekan AJ. AJ menjunam jatuh. Kita pun pening kepala. Ni cerita dia. Okey. Ini indeks. Okey. Kita kena lukis baru dah pula. Saya lukis baru lah. Okey. Indices. Sebagai map kita, ini yang pertama struktur biasa, extension dalam 3, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Dan di sini definitely adalah negatif yen. 1 dan 5 depend. Kalau internal dia kita ada extension, then sini pun negatif yen. Tetapi normally kebiasaannya terus forex arah biasa. Okey. Wave 1 ni tak ada extension. Kebiasaan tak semua masa ataupun wave 5 biasanya tak ada extension. Dia adalah motif biasa ataupun diagonal. Kebiasaannya. Jadi di sini kalau tak ada extension, wave 3 extend, sini adalah pengaruh dia US dollar. US dollar. Normally, kalau tak ada extension, ingat ya, kata kunci dia tak ada extension. Sebab kalau 1 extend, 2, 3, 4 dan 5, itu pun motif. Pada waktu ni, kat mana indeks dinamik? Indeks dinamik berlaku dalam 2 tempat di sini. Yang pertama adalah 1, 2, 3 kat sini. Ingat 5 dalam 1 tu ada 5 kalau dia membuat kepada arah. Dekat sini. Teruk betul lukisan. Sekejap. Dalam 3 kat sini. Kat sini indeks dinamik dia. Negatif yen. Dekat sini sekali lagi. 1, 2, 3. Kat sini. Sebab 3 dalam 3, apa yang tak boleh jadi? Dia kena motif. 3 dalam 3. Tu kan kita selalu ulang-ulang. Dalam wave 5 tak ada. Tak ada yen dynamic. Kalau wave 1 extend, ingat, wave 3 tak boleh paling pendek kan?
Wave 5 definitely tak extend. Faham? Wave dia kena extend satu je. Tapi kalau extension berlaku dalam wave 1, wave 3 tak boleh paling pendek, wave 5 tak boleh lagi panjang daripada wave 3. Kemetod lah jadinya. Pelik lah, salah lah salah lah cat tu. Okey, ini hukum-hukum asas dalam edit wave. Yang ramai tahu tapi kadang-kadang dia tak dapat nak connect the dot. The dot ya. Hari ni saya connectkan dot untuk anda. Okey? Jadi kalau extension berlaku dalam wave 1, 2 kali kita akan ada yen dan negatif yen ataupun index dynamic. Kalau extension berlaku dalam wave 3, sekali je. Dia pergi gila, lepas tu bertaubat balik. Lepas tu dah tak ada. Ni pergi sekali lah. Ini pergi 2 kali. Tapi dia punya ni tak laju sangat. Ni yang pergi 2 kali. Kita sedang mungkin melihat benda ni tau. Kita mungkin akan melihat benda ni. Mungkin. Dan yang ketiga adalah bila extension berlaku, ini topik besok tapi tak apa. Dalam wave 5. Ni pun boleh. Ya, di mana kita akan ada 2 kali dinamik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali untuk index dynamic. 2 kali dalam internal. Boleh? Ini tak ada dalam nota tau. Tapi sebenarnya kalau anda faham pasal extension, ni lah dia. Ini buat benda logik. Saya cerita benda logik je. Jadi, itulah masanya yang anda akan kata indeks naik, yen pair naik. 2 kali tu je. Nampak dah correlation dia? Okey. Itu daripada sudut pergerakan indeks. Now, ini adalah pergerakan indeks dengan yen bila indeks sedang membuat satu motif. Hari ini saya habiskan ni lah. Besok kita akan masukkan bila indeks buat korektif. Yang wave 2 dan wave 4 ataupun yang besar kat sini nanti. Okey. Ada soalan tak untuk yang ni? Ini straightforward. Ada soalan tak? 353 dah. Astaghfirullahalazim. Memang tak ada can kan? 7 minit punya lagi. 7 minit je lagi. Memang tak ada can. Boleh. Bab setakat ini, yang ni faham? Sebab itu ingat tak saya selalu ulang. Extension cuma berlaku satu. Extension cuma berlaku satu. Itu kaitan dia dengan dynamic. Itu kaitan dia dengan dynamic. Memang tak ada can. Saya nak habiskan duduk sekali memang tak dapat. Apa Transportation. Apa benda tu? Bekas Perdana Menteri Dubai. Tengah tulis nota. Apa benda kau tulis nota apa? Sorry, tak perasan tengah tulis nota. Nota apa kau tulis ni? Banyak ni nota. Okey. Itu adalah kaitan indeks setengah syok buat nota rasa kejap sangat. Itulah. 7 minit. Memang kalau saya masuk lain kita tergantung. Kita kat sini besok kita akan ceritakan mengenai US dollar pula. Ni kita simpan lah. Ni kita simpan. Ini ada kita masukkan dengan ini adalah yen. Yen sebagai single. Yen sebagai single, faham? Yen sebagai satu currency. Dan next adalah US dollar. Kepada kaitan map, ini map kita. Ini map. Ini map. Sebab apa kita jadikan dia map? Kalau nak habiskan masuk je second session terus masuk tajuk. Betul? Betul. Tapi saya kena habiskan analisa kan. Orang nak ikut nak tahu trade apa. Payah juga.
1 jam pertama analisa pun tak habis. Tapi nak buat chat sikit sangat tak berbaloi lah pula kan. Payah, 2 jam tak cukup. Minta kat Zatul 3 jam. Saya okey je. Bagi kat Zatul. Cakap kat Zul, kalau boleh tak minta sesi Zul 3 jam. Kita 2 kali break. Saya okey. Duduk sekali terus. Sebab index trending, structure jelas. Senang nak tengok dia punya move. Sebab itu kita jadikan dia sebagai map. Okay. Now, untuk yen, kita tahu bahawa secara besarnya, sejak tahun something, anda pergi cari benda ni. Sejak peristiwa Plaza Accord. Siapa ingat sesi saya dulu-dulu, saya pernah ceritakan benda ni. Plaza Accord. Perjanjian Hotel Plaza. Di mana ada bijak pandai, berapa orang ni, 5 orang ni, yang turunkan valuation US dollar. Bijak pandai, terus hancur ekonomi dunia. Kalau nak tahu 85 tu kenapa ekonomi hancur, anda tengok, baca Plaza Accord tahun 1985 punya cerita. Waktu tu kita baru keluarkan Proton Saga. Ingat lagi ya? Nasib baik dia kita okey lagi waktu tu. Ada negara-negara dekat Eropah, US hancur. JPY weak bila motif wave, indeks tu ada sebab musabab dia atau memang hukum alam. Sebab sifat JPY itu sendiri. Sebab sifat JPY itu sendiri ada 2 sebab dia. Yang pertama adalah dia banyak melabur kat luar negara. Itu interest rate dalam Jepun itu sendiri adalah rendah. Jadi bila ekonomi tak bagus, jatuh, dia bawa balik duit. Itu nombor 1. Bila macam kita melabur kat luar, kita nampak tak cantik, kita bawa balik duit ke negara kita bawa balik duit dalam ringgit. Faham tak Joy ni? Itu nombor 1. Nombor 2 adalah penggunaan Japanese yen sebagai mata wang pembiayaan. Kita ada Bank of Japan yang banyak buat printing duit lah dalam erti kata lain untuk menurunkan kadar faedah. Okay? Jadi apa yang kesan dia adalah kita ada banyak mereka yang cuba meminjam dalam dana mata wang yen. Jadi dana ni kalau kita ada macam overdraft kita Joy ni. Jadi kalau anda overdraft dalam ringgit, anda beli saham Apple dekat Wall Street, anda kena tukar kepada US dollar. Anda dapati saham dia jatuh, anda jual saham Apple balik kepada dolar dan convert balik kepada overdraft anda dalam JPY tadi. Kenapa anda pilih JPY? Sebab rate dia rendah, loan dia murah. In other word. Baca kat Baby Pip, ada benda tu. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Apa benda kau cerita ni? 2 minit lagi. Saya tak dapat nak pergi. Saya cuma, kita akan lukis kepada bentuk-bentuk dia di bawah ni nanti. Besok. Sini lebih kedekut. Hanya 1 jam. Apa benda tu? Sesi. Minta kat Zatul. Nanti Zatul bagi tahu kat orang. Saya okey je untuk 3 jam. 2 kali kita berhenti. Mana tahu kita try structure yang duduk lama sikit. Kalau nak pening lama terus. Apa muka saya duduk keluar daripada kamera ni? Okey. Skrin saya jauh-jauh hari ni. Saya kat luar. Tu yang dah nampak tak ada perfume kat belakang. Okey. Jadi besok kita akan ceritakan macam mana kita tahu ini tak extend menerusi pergerakan yen, menerusi pergerakan US dollar dan seterusnya the whole picture mengenai market dynamic. Boleh? Itu besok. Dan kaitan fractal itu besok. Kita savekan yang ini dulu, kita sambung perbincangan kita pada esok hari untuk yang ini. Sufi, boleh? Waalaikumsalam. Iaitu kepada market dynamic
Conclusion. Kita habiskan besok. Agree. Biar tak hanya keluar asap, tapi keluar api sekali itu kepala. Besok. Besok keluar api. Plaza Accord. Tergantung dah. Baca Plaza Accord. Dekat Wikipedia ada. Okey? Jadi kita sambung topik ni besok. Labur dalam satu sistem. Dagangkan sistem anda. Jumpa lagi dalam Follow the Bull Show pada jam 8 malam ni. InsyaAllah jumpa lagi. Bagi tahu kat Zatul. Zatul tu bos saya. Zatul kata 3 jam, saya 3 jam. Zatul kata 5 jam, saya 5 jam. Saya okey. Anda pun tahu. Okey, jumpa lagi pada malam nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa malam nanti.